welcome to our presentation. Tajuk pembentangan kami hari ini ialah Geografi Tingkatan 3 Bab 3, yaitu pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Antara faktor persekitaran yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar termasuklah iklim, bentuk muka bumi, tani, dan saliran. Baik, kita pergi ke bentuk muka bumi dahulu. Bentuk muka bumi terbahagi kepada 3 jenis, yaitu tanah tinggi, tanah pama, dan pinggir laut. Setiap bentuk muka bumi diliputi oleh tumbuh-tumbuhan semula jadi dan didiami oleh hidupan liar yang berbeza-beza. Bentuk muka bumi yang pertama ialah tanah pama. Kawasan tanah pama di Malaysia dan Amazon Brazil diliputi hutan hujan tropika. Tanah pama di Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, India, dan Bangladesh pula diliputi oleh hutan hujan monsun tropika. Tanah pama di Tasik Great Lawrence, Kanada pula diliputi oleh hutan konifer. Contoh-contoh kawasan tanah pama utama di dunia termasuklah dataran Siberia Barat, dataran Manchuria, lembang Murai, lembang Congo, dan lembang Ganges Brahmaputra. Tanah pama kedua ialah tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi merupakan kawasan yang berketinggian melebihi 180 meter dari aras laut. Di kawasan tanah tinggi, tumbuh-tumbuhan akan berbeza-beza mengikut ketinggian, terutama selepas ketinggian melebihi 1.200 meter dari aras laut. Berikut merupakan perbandingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar antara banjaran Kroke dan banjaran Himalaya. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di banjaran Kroke termasuklah Rhododendron buxifolium, lumut, ulam air, paku pakis, periuk kera, orkid, dan halia liar. Hidupan liar yang hidup di banjaran Kroke pula termasuklah tupai tanah gunung Borneo, summit red, whitehead strogon, beruang matahari, katak pokok Kinabalu, leopard cat, dan binturong. Mari lihat banjaran Himalaya pula. Lihat tumbuhan dan hidupan liar yang hidup di sana berbeza dengan hidupan serta tumbuhan yang hidup di banjaran Kroke. Antara tumbuh-tumbuhan yang hidup di banjaran Himalaya termasuklah barberry, lumut, ulam air, birch, cedar, Himalayan pine, dan juniper. Hidupan liar yang hidup pula termasuklah Eurasian brown bear, Asiatic brown bear, Himalayan serow, snow leopard, rhesus monkey, Eurasian kingfisher, dan yak. Tanah pama yang terakhir ialah pinggir laut. Kawasan pinggir laut adalah seperti pulau, pantai berpasir, pantai berlumur, dan paya air masin. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di sana ialah tumbuh-tumbuhan yang tahan dengan tiupan angin dan air laut seperti semak samun, bintagor laut, cemerlang laut, dan lain-lain. Pinggir laut sesuai untuk kehidupan liar seperti ular, siput, ketam, anjing laut, dan umang-umang. Baik, kita ke saliran pula. Saliran terbahagi kepada 2 jenis, yaitu kawasan yang bersaliran baik dan kawasan yang bersaliran buruk. Kawasan bersaliran baik ialah kawasan yang tidak bertanggung air. Kawasan yang bersaliran baik dan tidak bertanggung air merupakan kawasan yang subur dan dilitupi oleh banyak tumbuh-tumbuhan semula jadi, seperti yang terdapat di kawasan hutan tropika, hutan monsun tropika, dan hutan konifer. Tempat ini dihuni oleh spesies hidupan liar seperti rusa, kijang, badak sumbu, dan harimau. Kawasan bersaliran buruk merujuk kepada kawasan tanah rendah yang sentiasa bertakung air. Kawasan ini membentuk paya air tawar di pinggir laut dan paya air masin di kawasan berlumpur. Ini adalah memerang, salah satu hidupan liar yang sering ditemui di kawasan bersaliran buruk. Baik, kita ke tani pula. Terdapat 6 jenis tani, yaitu tani Chernozem, tani permafrost, tani aridisol, tani latosol, tani podzol, dan tani terra rossa. Kita ke iklim pula. Pertama, iklim gurun panas. Ciri-ciri iklim gurun panas: suhu tinggi, hujan rendah, angin kering. Kedua, iklim monsun tropika. Ciri-ciri iklim monsun tropika: hujan lebat, suhu stabil, angin monsun. Ketiga dan terakhir, iklim Laurentia. Ciri-ciri iklim Laurentia: hujan sepanjang tahun, perbedaan suhu,
antara musim separuh angin dan arus sejuk.